السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'na bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatih. Jadi kita sampai kepada ayat yang kedua daripada dua kalimah syahadat, iaitu Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. Dari setelah Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat syahadat bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, jadi disambung dengan wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna sesungguhnya Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu, ialah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa habibuhu, dan kekasih, wa khaliluhu, dan habibuhu yang dicintainya, wa habibuhu yang dikasihinya, afdalul makhluqin, sebaik-baik makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Imam Nawawi menyatakan penyaksian terhadap Allah Taala, jadi Imam Nawawi menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabar ataupun penceritaan yang pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah abduhu wa rasuluhu, hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinyatakan di dalam syarah bahawa sesungguhnya terdapat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi berkata kepada kita, qulu, hendaklah kamu berkata abdullahi wa rasuluhu, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sifat yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, iaitu Abdullah, hamba Allah taala, wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua tu merujuk kepada dua tugasan baginda sallallahu alaihi wasallam. Abduhu, dia merujuk kepada hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, dia merujuk kepada hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Jadi mengapakah didahulukan lafaz abduhu sebelum kalimat rasuluhu? Jadi sebagaimana kita maklum, abduhu dia merujuk kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan sebagai fardu ain. Jadi pengajaran daripada Imam Nawawi kepada kita, sekiranya kita ingin membuat fardu kifayah
Jadi fardu kifayah ni teramat luas, seperti menghafal Al-Quran, menghafal hadis, boleh membantu manusia dari segi perubatan, membina jalan raya, bercucuk tanam, apa saja bidang yang ada di dunia ni yang mempunyai kebaikan kepada umat manusia itu diistilahkan sebagai fardu kifayah. Jadi nak dinyatakan di sini bahawa fardu kifayah yang teragung iaitu ar-risalah, iaitu menyampaikan utusan daripada Allah kepada manusia. Tugasan tersebut mesti didahului dengan abduhu juga. Maksudnya mesti didahului dengan perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh faham mengapakah rasul-rasul keseluruhan mereka diutus pada umur 40 tahun. Maksudnya Allah Ta'ala boleh utus mereka umur 20 tahun. Kan Allah Ta'ala boleh utus mereka pada umur 15 tahun, 30 tahun. Tapi daripada 15 tahun sampai kepada umur 40 dari itu. Maksudnya dalam tempoh 25 tahun tadi, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kepada kita. Mereka yang menjadi Nabi dan Rasul, sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mereka menyempurnakan perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dikhawatiri. Kan sekiranya kita tadi terlupa, maksudnya hubungan yang asas, hablum minallah Subhanahu Wa Taala, yang diistilahkan sebagai abduhu, perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada umur kita 15 kan sampai kepada umur kita 40, itu sepatutnya kita usaha mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan berzikir, memperbanyakkan berkhalwat, kan, memperbanyakkan istighfar, supaya apabila kita tidak menyempurnakan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita tidak akan dipilih untuk menanggung fardu kifayah. Jadi fardu kifayah dia datang selepas kesempurnaan fardu ain. Jadi sekiranya kita tadi ditipu, ataupun syaitan dan nafsu ni dia suka menipu manusia. Dia menipu manusia, dia kata buatlah kerja-kerja fardu kifayah ni sebanyak-banyaknya, kan, menolong manusia, kan, ataupun mengajar, kan, ataupun semualah menghafal ataupun mengkaji. Semua kerja-kerja fardu ain ni, fardu kifayah ni, nafsu akan menggalakkan seseorang membuatnya, dan nafsu tadi akan tidak menghalang manusia daripada kerja-kerja fardu kifayah. Tetapi apabila kita cuba ajak nafsu tersebut, kan, apabila kita ajak diri kita untuk menyempurnakan perhambaan kepada Allah fardu ain, jadi kita lihat sekiranya nafsu tadi benar-benar boleh tunduk kepada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita terselamat daripada tipu daya Allah, daripada tipu daya syaitan tadi. Tetapi sekiranya apabila nak buat kerja-kerja fardu kifayah kita suka, kan, apabila kita nak buat kerja kerja yang berkaitan dengan manusia, kita rasa amat bersemangat. Tetapi apabila kita nak duduk di atas sejadah 5 minit, 10 minit, 20 minit, 30 minit, setengah jam, sejam, kita berasa amat susah, kan? Kita berasa amat berat, kita rasa tak suka, maka itu dia khawatiri tipu daya daripada nafsu. Jadi Imam Nawawi nak mengajar kepada kita bahawa perhambaan dia mendahului apa segala tugasan yang lain. Jadi moga-moga kita dapat menyempurnakan perhambaan tersebut, kan, sebelum kita tadi memilih satu-satu bidang fardu kifayah yang untuk kita ceburi. Jadi lafaz abduhu wa rasuluhu tu dia merujuk kepada kerja, kan, yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita maklum perhambaan tadi dia merujuk kepada ibadat-ibadat zahir, kan, yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tadi menunaikan solat 5 waktu, menunaikan solat-solat sunat, kan, memperbanyakkan solat di waktu malam sehingga bengkak kakinya. Dan apabila Sayyidah Aisyah bertanya mengapa sembahyang sampai bengkak kaki, maka Nabi kata, salahkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Nabi mengatakan bahawa pekerjaan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu yang diistilahkan sebagai perhambaan. Adapun kita keluar berjumpa dengan manusia, mengajar dan seumpamanya, itu diistilahkan sebagai fardu kifayah. Jadi itu dua sifat pertama yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, abdullahi wa rasuluhu. Kemudian Imam Nawawi menyatakan pula dua lagi sifat, wa habibuhu wa khaliluhu. Jadi wa habibuhu wa khaliluhu ni dia merujuk kepada sifat batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ialah hamba. Maksudnya bekerja sebagai pekerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah fardu kifayah yang ditanggung oleh Nabi SAW, apakah tugas hubungan dengan manusia yang ditanggung oleh Nabi, ialah ar-risalah, atau menyampaikan Al-Quran, mengajar manusia cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian setelah menyatakan sifat zahir, maka Imam Nawawi menyatakan dua sifat batin baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dua sifat batin ini ialah habibuhu wa khaliluhu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada satu sudut, mengapakah disebut kecintaan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut kerja tadi? Maksud Nabi, kerja ni ialah mengajar kepada manusia, menyampaikan risalah, berdakwah. Jadi difahami daripada perbuatan Imam Nawawi itu bahawa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada batin manusia ialah syarat kejayaan dakwah yang dibuat oleh seseorang manusia. Dan sebagaimana satu ketika Nabi SAW ingin memberikan bendera ataupun panji perang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka Nabi berkata, aku akan berikan ar-rayata, bendera tersebut, ghadan, kepada manusia yuhibbullaha wa rasuluhu, manusia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai orang tersebut. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan membuka hati-hati manusia di atas tangan orang tersebut. Jadi Nabi SAW memberitahu bahawa syarat untuk kita tadi berdakwah. Berdakwah ni bukan seperti semestinya kita nak jadi ustaz kan, ataupun bukan semestinya kita nak jadi qadi mufti. Berdakwah tu maksudnya suami mendakwah isteri dan anak-anaknya. Kan ketua sesuatu syarikat, dia mendakwah orang yang berada di bawahnya. Itu maknanya berdakwah kan, maksudnya isteri ialah di bawah tanggungjawab suami untuk mendidiknya. Mendidik tu maksudnya mendakwahnya, kan, mengajaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap orang tu akan dikurniakan dengan anak. Seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Jadi anak tadi, bapa yang wajib mendakwah anak tersebut. Maksudnya menyeru, mengajak anak-anak tersebut, membawanya kepada Allah agar dia tadi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita nak faham apakah syarat kejayaan dakwah tadi. Kejayaan dakwah suami terhadap isteri dan ahli keluarganya. Kejayaan dakwah ketua sesuatu syarikat kepada ahli pekerja. Kejayaan dakwah seorang pemimpin kepada rakyatnya. Kesemua kejayaan tersebut bersyarat dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya suami mempunyai kecintaan yang amat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka isteri mudah untuk mentaati Allah. Isteri mudah untuk merendah diri kepada suaminya. Isteri tadi mudah untuk mentaati arahan suaminya. Dan sekiranya suami itu juga ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak tadi akan menjadi anak-anak yang soleh. Kan anak-anak tadi akan mentaati ibunya. Kan anak-anak tadi akan mengingati jasa bapanya, berkhidmat kepada bapanya. Jadi itu ialah syarat yang jangan kita lupakan, yang dituntut oleh semua ketua-ketua dalam setiap lapisan masyarakat. Jadi itulah sebabnya Imam Nawawi menyatakan bahawa setelah diberitahu Nabi ialah utusan Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena tahu kejayaan utusan baginda, kerasulan baginda, dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam ialah kerana dua sifat yang ada di dalam dirinya, iaitu habibuhu wa khaliluhu, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai. Cuma apakah perbezaan antara mahabbah dengan khullah ni? Maksudnya habib, dia merujuk, dia kata akalnya merujuk kepada hab. Hab ni dia merujuk kepada seketul, satu ketul, satu benda yang berketulan. Jadi dia nak merujuk kepada kecintaan tu dah menjadi satu ketulan di dalam dirinya. Tiada lagi dah benda-benda lain yang boleh masuk ke dalamnya. Adapun lafaz al-khullah, dia merujuk kepada kecintaan yang meresap ke dalam hati seseorang. Jadi sebab tu ulama kata al-mahabbah lebih tinggi daripada al-khullah. Maksudnya gelaran Habibullah, dia lebih tinggi daripada gelaran Khalilullah. Khalilullah kerana dia merujuk kepada kecintaan yang meresap masuk ke dalam hati manusia. Kerana apabila dah meresap masuk lama, maka keseluruhan hati tadi akan berubah menjadi seketul mahabbah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga kita dapat memahami kan beberapa faedah daripada sifat-sifat Nabi yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Cuma sebagai kesimpulannya, bagaimanakah cara tadi untuk kita dikurniakan dengan mahabbatullah? Kan setelah kita mengetahui kecintaan Allah Subhanahu wa taala,
ialah syarat kejayaan dakwah. Maksudnya macam manakah nak suami tadi nak menjayakan dakwah terhadap isterinya. Kan macam manakah bapa tadi nak menjayakan dakwah terhadap anaknya, terhadap cucunya, terhadap zuriatnya, maka tak ada cara melainkan dengan mahabbah. Dan mahabbah ni perlu diusahakan. Mahabbah bermakna kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara paling asas untuk membentuk kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah banyakkanlah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dikatakan man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Jadi salah satu cara untuk kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan kita tadi solat, kan? Seperti mana kita semayang, kita akan baca Alhamdulillah Rabbi Rahman Rahim Maliki Iyyaka Ihdi, dan kita akan baca lagi surah-surah yang lain. Lepas tu apabila kita rukuk, kita akan baca Subhana Rabbi Al-A'la Bihamdihi. Jadi perbuatan semayang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia ialah satu cara untuk kita ni dikurniakan dengan kecintaan kepada Allah. Kerana daripada awal semayang sampai akhir semayang, sebab tu tak dibenarkan bercakap dengan makhluk. Kan tak dibenarkan kita terpesong kan akal kita kepada dunia, sebab kita nak kena fokus bercakap, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau banyak kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, dan kita ulang tasbih banyak-banyak ketika rukuk dan kita sujud, maka cepatlah kita dikurniakan dengan mahabbatullah. Cuma sekarang ni ada kita nak, kalau kita nak suruh kita sembahyang 24 jam mungkin tak boleh. Kan ada keadaan kita nak bawa kereta, kan ada keadaan kita nak baring, ada keadaan kita nak duduk, kita nak bersembang. Jadi kita jangan hentikan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pegang tasbih tadi, kita bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun kita baca subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maksudnya kita latih supaya daripada 1000 patah perkataan yang kita sebut setiap hari, jadikan separuhnya menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan datang kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila datang kecintaan, barulah kita tadi sempurna syarat untuk membimbing. Dan kita ada sempurna syarat kita untuk mendidik orang-orang yang berada di bawah kita. Jadi permasalahannya, perkara tersebut bukan satu benda yang susah. Kan, maksudnya perkara tadi amat mudah. Allah Ta'ala dah mengurniakan kepada kita satu alat yang bernama lidah, yang amat mudah untuk kita gerakkan. Jadi daripada kita gerakkan lidah untuk bercakap dunia, kan, mengumpat manusia, mencerita tentang perkara-perkara yang tak ada faedah, maka kita cuma sekarang ni kena ubah sikit, kan, tabiat kita bercakap benda-benda yang tak ada faedah, kita gunakanlah untuk sekurang-kurangnya kita solat, kan. Macam kita solat, kita akan membaca Fatihah, surah, ataupun kita pegang tasbih, kita ucapkan astaghfirullah, la ilaha illallah. Dan sekiranya kita ada kemampuan, maka kita banyakkanlah membaca Quran, kan. Terutamanya kita yang berada di dalam bulan Ramadan ni, maka kita perbanyakkanlah membaca Al-Quran, kan. Usahakanlah supaya kita tadi dapat mengkhatamnya. Sebagaimana Nabi SAW, kan, dia mengkhatamkan, dia membaca bertadarus dengan Sayyidina Jibril alaihissalam di dalam bulan Ramadan sebanyak 2 kali khatam. Dari itu sifat yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, habibuhu wa khaliluhu. Dan sebagai penutupnya kita baca sifat yang seterusnya lah yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, afdalul makhluqin. Nabi Muhammad SAW ialah sebaik-baik makhluk. Jadi maknanya setelah sempurna zahir dan batin, maksudnya apabila zahir tadi dah menzahirkan segala peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala fardu ain, dan telah menzahirkan fardu kifayah yang tertinggi, dan batinnya sempurna mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila digabungkan ke semua sifat-sifat tersebut, maka Nabi SAW dia ialah afdalul makhluqin, sebaik-baik makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi begitulah panduan kepada kita, kan. Maksudnya sekiranya kita tadi ingin menjadi manusia yang baik, kan, sekiranya kita ingin menjadi manusia yang soleh, kan, sekiranya kita ingin menjadi manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena menyempurnakan batin tadi.
kan batin diistilahkan sebagai hati tadi, dengan memasukkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila masuk kecintaan Allah, maka dia akan terkeluar pada jasad, kan maka barulah kita dapat melihat jasad tadi suka kepada semayang, kan jasad kita tadi suka kepada membaca Quran, jasad kita suka menolong orang, membuat fardu kifayah dan seumpamanya. Dan apabila sempurna zahir dan batin tersebut, maka kita akan menjadi orang yang afdal, maksudnya lebih baik daripada keadaan kita sebelum ni. Kan, maksudnya setiap hari kan sepatutnya kita lebih baik daripada keadaan sebelum. Maksud kita bukan tujuan afdal tu maksud kita nak membandingkan diri kita dengan orang lain, bukan. Kan kita nak membandingkan diri kita dengan 10 tahun yang lepas. Kita nak bandingkan diri kita dengan 20 tahun yang lepas. Adakah keadaan masih sama? Kan kalau dulu kita semayang tak khusyuk, kan sekarang dah 20 tahun, adakah semayang kita dah berubah? Adakah hati kita dulu tak hidup? Kan sekarang adakah hati kita dah bangkit mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Dulu sekiranya kita semayang, kan hati pemikiran kita berada di luar. Tapi sekarang sekiranya kita semayang, kan adakah kita dah boleh fokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi itu faedah apabila kita membincangkan lafaz afdal, lebih baik. Jadi lebih baik itulah kita nilai kan pada diri kita sendiri, adakah hari ini lebih baik daripada semalam, dan sekiranya lebih baik, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala telah memberi kebaikan kepada diri kita. Tapi dan sekiranya keadaan tadi berkekalan kan pada tahap yang sama, itu dia panggil satu kerugian. Tapi yang paling kita minta lindung ialah hari ini lebih teruk daripada keadaan yang semalam. Jadi itulah yang kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ialah afdalul makhluqin, sebaik-baik makhluk daripada ahli langit dan ahli bumi. Jadi dinyatakan dalam syarah ni, mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segi kedudukan ialah Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, kemudian semua rasul-rasul yang lain, kemudian semua nabi-nabi selain daripada rasul. Mereka tadi berbeza-beza dari kalangan kedudukan mereka di sisi Allah. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian Mikail alaihi salatu wassalam, kemudian Israfil alaihi salatu wassalam, kemudian Israel alaihi salatu wassalam. Kemudian semua malaikat-malaikat yang lain seperti malaikat Ridwan, Malik penanggung Arash, kan malaikat yang mengelilingi Arash. Kemudian setelah malaikat-malaikat dinyatakan dalam kitab ni, tertib ni, orang-orang yang diistilahkan sebagai orang soleh dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat-sahabat, tabi'in, orang syuhada. Kemudian orang yang awam dari kalangan malaikat. Kemudian selain daripada ketua-ketua malaikat tersebut. Dan tertib dari kalangan umat Nabi Muhammad yang paling afdal ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan 6 sahabat yang telah diberitakan dengan syurga daripada Rasulullah SAW. Kemudian mengiringi mereka ialah ahli Badar. Kan, kemudian di bawah ahli Badar ialah ahli yang menghadiri peperangan Uhud, kemudian sahabat-sahabat yang menghadiri perjanjian Ridwan, kemudian semua sahabat-sahabatnya lain. Dan kemudian yang di bawah mereka ialah at-tabi'un, golongan anak-anak murid daripada kalangan anak murid kepada sahabat. Dan yang paling afdal dari kalangan mereka, at-tabi'in, ialah Uwais al-Qarani. Kemudian pengikut kepada tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian barulah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa faedahnya kita membincangkan tertib-tertib manusia ni, supaya kita mengetahui manusia semuanya tidak sama. Kan walaupun kita melihat manusia tadi dari segi bentuk rupa parasnya sama, kan maksudnya ini lelaki, yang ini perempuan, yang ini Arab, yang ini bukan Arab, tetapi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dibahagikan di dalam kitab-kitab, manusia dibahagikan kepada 3, kan kepada ahli awam Islam yang diistilahkan sebagai awam, yang kedua ialah ahli keimanan yang diistilahkan sebagai khawas, yang ketiga ialah ahli al-ihsan yang diistilahkan sebagai khawasul khawas. Jadi apakah faedah kita mengetahui ada tingkatan tersebut, supaya kita tadi membangkitkan semangat dan berusahalah mencapai tingkatan-tingkatan yang tinggi tersebut semasa kita masih dikurniakan dengan umur di dunia ni. Maksud sebagaimana kita sekarang ni, kita ceritakan kepada anak kita ada sijil, ijazah sarjana muda, kan, ada master, ada PhD. Kita selalu ulang kepada anak kita, hendaklah kamu mencapainya, hendaklah kamu berusahanya, untuk kita membangkitkan semangatnya supaya dia tadi fokus kepada tujuan tersebut. Tapi itu ialah sijil pada pengajian dunia. Jadi hubungan atau
ataupun tingkatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sepatutnya kita fikirkan juga, dan sepatutnya kita tadi mendidik anak-anak kita supaya mereka mengetahui ada tertib Islam, kan ada tertib iman, kan ada tertib ihsan. Jadi supaya mereka mengetahui, bukanlah semata-mata sekolah rendah ataupun bukanlah semata-mata belajar sembahyang 5 waktu maka dah selesai semua agama Islam. Maksudnya saya dah sempurnakan agama Islam tadi. Jadi itulah tanggungjawab kita ibu bapa mendidik anak-anak kita supaya mereka tadi berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai satu tujuan yang jelas, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu sajalah yang boleh kita bincangkan hari ini. Maksudnya beberapa kalimat daripada Imam Nawawi, iaitu abduhu wa rasuluhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah bincang itu dua kalimat yang merujuk kepada abd fardu ain yang diusahakan oleh baginda SAW daripada balik sehingga umurnya 40 tahun. Kemudian rasuluhu ialah fardu kifayah yang dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umurnya 40 tahun. Dan syarat kepada abduhu wa rasuluhu ialah habibuhu wa khaliluhu. Mestilah ada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati manusia. Maka 4 tadi apabila bergabung, baru seseorang tadi diistilahkan sebagai afdal. Maksudnya dia setiap hari dia menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Wallahu taala alam. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kefahaman kepada kita dan memberikan amalan kepada kita dan memberikan kepada kita keberkatan pada bulan Ramadan ini dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfaz shaykhana wa murshidana qurrata a'yun wa sanad sayyid Sabah bin Hasan al-Husaini. Allahumma zul sihatan wa afiyatan wa salamatan wa afatan da'imah. Allahumma zubna jami'an wa rahum wa madadahu wa uluma husna adama wa zahiran wa batan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma farij ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.